Ya, Alhamdulillah tiba masanya untuk segmen kita yang berikutnya, segmen Tanah Asas Kemajuan Negara. Jadi penting untuk kita ni sama-sama mendapatkan maklumat dan juga pemberitaan yang berkait rapat berkenaan dengan kita ni Tanah Asas Kemajuan Negara ini. Jadi untuk tajuk kita hari ini dalam segmen kita kali ini iaitu memahami pindah milik tanah. Amat penting sebenarnya Mahira. Ya, kami bawakan segmen seumpama ini untuk tadi sama-sama mencaknakan diri kita ni lah mengenai dengan ilmu-ilmu ataupun pengetahuan ataupun mungkin prosedur-prosedur yang terkini yang mungkin boleh bis kita guna pakai, mungkin boleh mungkin berkaitan lah dengan urusan-urusan yang bis kita tengah kendalikan dan sebagainya yang berkaitan dengan hak pindah milik tanah. Dan di studio hari ini Auda yang akan sama-sama menerangkan kepada kita ni semua, yang akan sama-sama memberikan sedikit ilmu pengetahuan di pagi hari ini, iaitu apa kata Mahira, kita perkenalkan saja ni Mahira kedua narasumber untuk pagi ni Mahira. Ya, bersama dengan kita pada pagi ini di sebelah sisi kiri saya bersama dengan Puan Nur Sofina binti Haji Rosli, merupakan pegawai tanah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Puan? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan Puan? Sedikit saja tadi. Mungkin selepas hari lah kan Puan? Okey. Jadi bersama dengan Puan Nur Sofina pada pagi ini iaitu Tuan Arif Azhan bin Awang Besar, merupakan pegawai tanah. Assalamualaikum Tuan Arif. Sehat pada pagi ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan juga? Belum lagi. Sikit je. Mungkin boleh selepas ini kan bersama Puan. Tadi singgah mana-mana lah. Boleh sarapan sekejap. Alhamdulillah. Jadi kami daripada pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua narasumber sudi datang hari ini ke studio untuk sama-sama memberigakannya. Rasanya satu topik yang cukup penting untuk kita sama-sama memahami ni Tuan, agar mungkin orang dapatlah meleraikan sedikit mungkin ada ketidakfahaman ataupun kesalahfahaman kita ni, sama-sama dapat mencaknakan diri kita ni lah dengan prosedur-prosedur yang tertentu, prosedur yang terkini Jadi permohonan pindah milik tanah ni Puan, kita boleh teruskan sajalah Mahira dengan wawancara yang seterusnya dengan bertanyakan soalan kepada Puan narasumber Sofina. kita. Jadi kita mulakan daripada Puan Sofina, memahami pindah milik tanah ini. Jadi sebagai perkenalan, mungkin Puan boleh menerangkan secara ringkas apa sebetulnya pindah milik tanah ini. Silakan Puan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana menjemput kami selaku Wakil Jabatan Tanah pada pagi ini untuk membincangkan pindah milik tanah ini di bawah Akta Tanah 1909 dan juga Perintah Kemerdekaan yang baru di bawah Perintah Pindaan Kanun Tanah 2025, itu yang akan disampaikan oleh rakan saya. Sebagai soalan ke satu tadi untuk pengandalannya, secara ringkasnya ialah pindah milik tanah ini yang pemilik tanah berhasrat untuk memindah hak milik tanahnya sama ada secara keseluruhan atau sebahagian tanahnya kepada penerima milik tanah, iaitu secara sama ada secara jual beli ataupun secara pemberian. Contohnya ibu yang akan menyerahkan tanahnya kepada anaknya ataupun pembelian daripada melalui ejen tanah harta yang berdaftar. Itu dia sedikit mukadimah lah, sedikit orang pengenalan ataupun teaser lah mengenai dengan apa yang ingin disampaikan hari ini. Jadi kalau tadi bercakap mengenai pindah milik ini sebenarnya diberikan tadi sama ada diberikan ataupun daripada apa tadi Puan? Pembelian melalui ejen harta tanah yang berdaftar. Ejen harta tanah. Jadi mungkin yang menyaksikan hari ini Puan ingin mengetahui macam mana prosesnya tu, tata cara dan sebagainya Puan, mungkin boleh dikongsikan ni Puan. Okey. Dalam akta tanah bab 23 ni, permohonan pindah milik tanah ni hendaklah dihadapkan kepada pihak berkuasa melalui Jabatan Tanah dengan melengkapkan borang 1 bagi pemilik tanah dan borang 2 bagi penerima milik tanah. Yang borang-borang ini boleh didapati di laman sesawang Jabatan Tanah www.land.gov.bn dan juga dokumen salinan kad pengenalan yang sah serta dokumen-dokumen lain jika diperlukan. Okay. Setelah permohonan pindah milik tanah selesai diproses dan adanya jumlah duty stamp yang dikenakan, pemberi dan penerima milik tanah akan dimaklumkan melalui SMS untuk menjelaskan duty stamp dan pembayaran pendaftaran dalam tempoh 14 hari waktu bekerja. Selepas itu menandatangani penyata pindah milik tanah atau yang kami gelar jua Memorandum of Transfer MOT
kalau sekiranya yang dah hadir dengan sendirinya permohonan tersebut dibatalkan. Okey, setelah selesai menandatangani MOT ini, pihak Jabatan Tanah akan menghadapkan sokongan kepada pihak berkuasa untuk pertimbangan selanjutnya. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi kita telah pun saksikan bersama ya tata cara permohonan bagi pindaan milik tanah bagi warga negara Brunei ya, pindah milik. Jadi kalau yang tadi antara permohonan pertama makluman permohonan diterima, untuk yang kedua melalui SMS dan juga ada buat pembayaran dan juga ada tantangan daripada MOT. Jadi untuk selanjutnya Puan tadi ada memaklumkan mengenai dengan duty stamp tadi kan? Yes, betul. Jadi mungkin Puan boleh menerangkan lebih lanjut mengenai dengan duty stamp ini. Silakan. Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, duty stamp ialah pembayaran yang dikenakan ke atas permohonan pindah milik tanah. Okay, walau bagaimanapun, indah semua permohonan pindah milik ini dikenakan duty stamp. Okay, ada 3 golongan yang indah dikenakan duty stamp, iaitu pindah milik tanah daripada ibu bapa kepada anak atau anak angkat yang berdaftar, pindah milik tanah daripada suami kepada isteri, dan yang ketiga pindah milik tanah daripada isteri kepada suami. Jadi selain 3 golongan ini, semua permohonan pindah milik tanah dikenakan duty stamp. Okay? Seperti pemberian nenek ataupun datuk kepada cucu, penjualan di antara adik-beradik, atau pembelian daripada ejen harta tanah yang berdaftar. Okay, perkiraan duty stamp ini akan dinilai oleh bahagian penilaian Jabatan Tanah seperti yang disampaikan di dalam wawancara sebelum ini. Itu dia penerangan mengenai dengan duty stamp. Jadi Puan, kalau setelah permohonan ini telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa ni Puan, jadi apa proses berikutnya ni Puan? Setelah pihak Jabatan Tanah menerima keputusan permohonan pindah milik ini, pemohon akan dimaklumkan melalui SMS. Jika sekiranya permohonan tersebut dibenarkan, pihak penerima rasmi, pihak penerima milik tanah dapat mengambil geran tanah yang baru selepas 30 hari waktu bekerja. Ya, jadi itu antara yang telah pun ditetapkan ya oleh pihak berkuasa mengenai dengan proses seterusnya. Sebelum kita beralih kepada topik seterusnya, satu lagi soalan terakhir untuk Puan. Mungkin ada soalan lagi lah yang akan kita kongsikan. Jadi bagaimana pula jika tanah tersebut mempunyai halangan seperti Sekatan Rakyat Jati ataupun pemilik sedang dalam proses kebankrapan ataupun tanah masih lagi dalam gadaian bank, mungkin dapat dikongsikan Puan. Untuk pengetahuan Tuan dan Puan, pindah milik tanah yang ada sekatan ini boleh menghadkan pindah milik tersebut. Jadinya ianya belum dapat dipertimbangkan sehingga sekatan tersebut diselesaikan. Okay, contohnya jika ada mempunyai sekatan rakyat jati ataupun sekatan seperti waris, ianya perlulah ditepati sebelum pindah milik tanah dapat dipohonkan. Contohnya yang menyatakan rakyat jati ianya hanya boleh dipindah milik kepada rakyat jati sahaja. Selain daripada itu, kalau sekiranya pemilik itu dalam proses kebankrapan, pengesahan tambahan daripada mahkamah atau pegawai penerima rasmi adalah diperlukan sebelum permohonan pindah milik tanah ini berproses lanjut. Yang lain lagi, contohnya kalau sekiranya tanah ini berada di dalam gadaian institusi kewangan ataupun bank ataupun peminjaman daripada kerajaan, pihak peminjam ataupun pemilik tanah ini terlebih dahulu untuk memohon bebas gadaian, untuk menyelesaikan dululah ia punya gadaian ke bank itu tersebut, barulah dapat diproses lanjut untuk pindah milik ketua. Betul. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia penerangan daripada Puan. Terima kasih Puan. Kalau kita boleh beralih lah kepada narasumber kita yang berikutnya, Tuan Arif Azhana. Mungkin sebagai pengenalan ni Puan, Tuan, bolehkah Tuan terangkan secara ringkas barangkali kepada penonton pagi hari ini, apakah dimaksudkan dengan pindah milik tanah kepada penduduk tetap tanpa kewarganegaraan ni Tuan, di bawah undang-undang baru ataupun yang dipanggil LCAO ni Tuan, betul? LCAO 2025. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum ni pernah ada wawancara lah dengan Ramai Pagi juga mengenai LCAO 2025 ni, yang mana sebelum ini telah dititahkan oleh Kebawahuduli semasa Hari Keputeraan pada tahun ini, yang mana di bawah LCAO ini ada peruntukan-peruntukan baru yang kira
membolehkan warga negara asing dan penduduk tetap tanpa kewarganegaraan untuk memiliki tanah lah di Brunei ini. Termasuklah terdapat prosedur baru bagi pindah milik tanah kepada warga negara maksud saya penduduk tetap tanpa kewarganegaraan, iaitu permanent resident, stateless permanent resident. Okey. Jadi seperti mana yang rakan sekerja saya Puan Sofina baru terangkan tadi, pindah milik tanah ni seperti kita tahu ia macam voluntary basis lah. Saya mau memindah tanah saya kepada orang yang lain. Okey. Jadinya di bawah LCAO 2025 ini membolehkan penduduk tetap tanpa kewarganegaraan, iaitu seseorang yang ada status penduduk tetap lah ataupun permanent resident yang tidak ada mempunyai kewarganegaraan luar untuk memiliki satu bidang tanah kekal. Okey, untuk tujuan rumah kediaman sahaja. Ini mungkin boleh sebagai mungkin untuk mengingatkan tadi kembali Tuan Tuan terangkan pernah sudah dibawakan sebenarnya sebelum ini pengenalannya mengenai dengan LCAO. Mungkin ada yang tertanya-tanya Tuan, apa sebenarnya LCAO ni Tuan? Mungkin dapat diterangkan sekali lagi. Tuan. Ya, LCAO maksudnya Land Code Amendment Order, iaitu Perintah Pindaan Kanun Tanah 2025. Jadinya di bawah peruntukan di bawah pindaan ini terdapat beberapa prosedur barulah yang kira address peruntukan-peruntukan bagi warga negara asing dan juga penduduk tetap tanpa kewarganegaraan ini. Ya, alhamdulillah. Jadi bagi pindah milik tanah di bawah LCAO 2025. Jadi mungkin Tuan boleh mengongsikan sedikit sebanyak prosedur permohonannya. Mungkin bagaimana? Okey, jadinya prosedurnya adalah lebih kurang sama seperti prosedur pindah milik biasa. Iaitu pemohon akan mengisi borang S1 dan S2, iaitu S1 akan diisikan oleh pemindah milik tanah ataupun penjual, manakala borang S2 pula akan diisikan oleh penerima milik tanah, serta menyertakan dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan. Jadinya borang-borang dan dokumen sokongan yang diperlukan ini boleh didapati pada laman sesawang Jabatan Tanah sendirilah. Jadinya selepas itu LCAO unit di tingkat 3 Jabatan Tanah akan menyemak semua borang-borang dan dokumen adalah teratur, yang mana selepas itu pemohon akan menjelaskan cukai setem jika dikenakanlah dan diikuti pula dengan proses penandatanganan penyata pindah milik tanah atau Memorandum of Transfer di jabatan sendiri. Jadi pada skrin sekarang kita ni ada nampak borang S1 dan S2, yang perlu diisikan oleh pemohon. Jadinya selepas itu akhir sekali pemohon akan dihadapkan pula kepada pihak yang berkuasa untuk pertimbangan lanjut sebelum selepas lulus barutah didaftarkanlah dia punya pendaftaran pindah milik itu. Itu dia di antara prosedurnya. Jadi kami percaya ada juga kriteria-kriteria yang tertentu ni Tuan yang perlu dipenuhi lah kan sebelum permohonan pindah milik kepada golongan ini boleh dipertimbangkan Tuan. Jadinya kriteria asas lah yang kira paling penting untuk diambil perhatian di sini ada dua. Okey, pertama permohonan hanya akan dipertimbangkan bagi tanah-tanah kekal, iaitu penduduk tetap tanpa kewarganegaraan hanya dibolehkan untuk memiliki satu bidang tanah kekal di bawah nama mereka. Satu bidang. Jadinya jika mereka sudah ada memiliki tanah kekal yang lain, jadinya permohonan tidak akan dipertimbangkan lah. Yang kedua pula, tanah itu mestilah digunakan untuk tujuan rumah persendirian sahaja. Jadi tidak boleh digunakan untuk tujuan perniagaan ataupun rumah sewa. Rumah sewa hanya untuk mereka sendirilah. Untuk sendiri sahajalah. Jadi kalau kita boleh tahu Jo, adakah semua jenis tanah layak untuk dipindah milik kepada mereka yang ada di bawah LCAO 2025? Okey, jadinya short answernya tidak. Di bawah LCAO 2025 ini hanya membenarkan pindah milik tanah untuk stateless permanent residence inilah bagi tanah persendirian, tanah begeran yang berpegangan kekal, freehold land. Okey. Jadinya tanah lesen tumbang sementara, LTS, TOL lah yang selalunya orang panggil, dan tanah di bawah skim kerajaan seperti skim perumahan negara, skim penggeranan, skim penempatan serta tanah yang mempunyai sekatan yang seperti Puan Sofina baru terangkan tadi tidak layaklah untuk dipindah milik kepada
stateless permanent residence ini. Macam mana pula kedudukan tanah pajakan ni Tuan? Adakah ia juga boleh dipindah milik kepada penduduk tetap tanpa kewarganegaraan? Okay. Jadinya pada dasarnya salah satu syarat untuk pindah milik tanah kepada penduduk tetap tanpa kewarganegaraan ini ialah tanah itu mestilah berpegangan kekal. Jadinya buat masa ini tanah berpegangan pajakan tidak dibolehkan untuk dipindah milik kepada golongan stateless permanent residence ini. Ya, alhamdulillah. Jadi itu yang dapat kita kongsikan pada ketika ini. Jadi mungkin ada soalan tambahan lagi yang dikongsikan. Mungkin kita boleh teruskan saja. Kita ada berbaki beberapa minit saja lagi. Mungkin ada 2 soalan yang mungkin dapat kita tanyakan lagi ni Tuan. Sekiranya seorang penduduk tetap tu Tuan, tanpa kewarganegaraan sudah pun memiliki tanah pegangan ataupun pajakan ni Tuan, adakah mereka masih dibenarkan untuk memohon memiliki sebuah lagi tanah berpegangan kekal ni Tuan? Jadinya kalau mereka dah memiliki tanah pajakan ya, Tuan, soalannya. Jadinya jika, sebagai contohlah, seorang itu adalah penduduk tetap tanpa kewarganegaraan, sudah memiliki tanah pajakan contohnya melalui waris ataupun mana-mana keadaan lain mereka dibolehkan untuk memohon untuk memiliki satu bidang tanah kekal lagi. Tapi ini adalah tertakluk kepada keputusan pihak-pihak yang berkuasa Alhamdulillah. Jadi itu perkongsian cukup padatnya kita ni ya. Jadi kita ada masa berbaki kurang daripada 1 minit saja lagi. Sebelum kita akhiri wawancara pada pagi ini, mungkin Tuan ingin menyampaikan kata-kata yang mungkin dapat dikongsikan kepada penonton kita sebagai kesimpulannya. Tuan, silakan. Okey. Sebagai penutup saja, saya ingin mengingatkan lagi sekiranya ada orang awam yang mempunyai pertanyaan lanjut ataupun memerlukan bantuan lanjut dari Jabatan Tanah, bolehlah terus ke pejabat tanah, Jabatan Tanah, iaitu di aras bawah, bahagian registri dan hak milik strata bagi urusan di Brunei Muara. Manakala urusan-urusan di luar daerah, bolehlah terus mengunjungi pejabat-pejabat tanah daerah lainlah. Manakala bagi pertanyaan berkenaan LCAO 2025, bolehlah berkunjung terus ke LCAO unit di tingkat 3 Jabatan Tanah. Ini dia infografiknya Tuan. Dan telah pun kami siarkan sekarang. Cara untuk bis kita yang dapat kita kongsikan. Ya, kalau kita melihat sana ada tadahan-tadahannya masing-masing ya untuk daerah-daerah untuk bis kita dapat menghubungi di laman sesawang www.landi.gov.bn. Alhamdulillah. Baik, apa-apa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tamu kita, Puan Nur Sofina binti Haji Rosli, merupakan pegawai tanah. Terima kasih sekali Puan. Sama-sama. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Arif Azhan bin Awang Besar, merupakan pegawai tanah. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan sampai maklumat yang telah dikongsikan dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.